Saudara panggil Mahathir apa? Mahathir Kuti. Who are you? Awak siapa? Awak ada tanggungjawab. Senang panggil orang nama. Yang awak duduk dalam negara ni, kemudahan-kemudahan dia bukan datang sendiri dia. Bukan datang dengan pendeta membaca meratib. Dia datang dengan keputusan. Awak mengepali keluarga. Awak dah mengepalai syarikat. Syarikat anda, lingkup ke keluarga anda habis hancur ke kerana awak tanggungjawab sendiri. Restoran awak pernah buka, kalau tak laku awak nak kata orang santau, tangan awak sendiri. Kita ni pandai salahkan orang. Padahal orang dah bawa begitu banyak perubahan pada kita. Ya, semua ada masalah. Tunjuk saya satu kerajaan dalam dunia tak ada masalah. Negara China. You kata rakyat sikit okey lah. Negara China 1.4 bilion. Senang ke China bawa 700 juta orang daripada B40 kepada keluar jadi kaya? China. Kepimpinan. Cara dia handle masalah di dunia. Amerika tengah nak hancur. Bukan Allah hancurkan. Allah turunkan balak dan kemewahan. Tengok pada Amerika. Kemewahan dah hancur dari dalam. Rusia akan jadi dominan dengan China. Okey? Iran, revolusi Islam Iran pun dia kian hancur kerana kesenangan. Malaysia pun dah senang, kita mewah. Semua pergi, bukan Imam Mahdi, MACD sekarang dah tengah nak boykot. Okey? Saya percaya tak lamalah rakyat akan pergi balik lah. Kalau tidak dia pergi. Rakyat kita tengoklah shopping complex. Kita dah mewah, tapi kita tak tahu siapa yang buat foundation. Lobo Raya Utara Selatan. Mahathir terpaksa buat tol kerana kita tak ada wang masa tu. You sangka 81 senang. GDP kita berapa? Rakyat masa tu 13 juta bukan 12 juta. Dan GDP kita baru 25 bilion. Sekarang 100, masa Mahathir tinggalkan kerajaan 2003, 110 bilion GDP. Dia 4 kali gandakan. Kerana kita dulu negara pertanian. Tunjuk saya satu negara pertanian yang kaya. Tak boleh kaya. Dia hanya food security. Itu pun kalau you kaya, you boleh import. Sekarang kita boleh makan luar, semua panggil Grab. Tak payah cucuk tanam kebun. Ya, tak payah lari masuk hutan. Kerana you tanam pun sekilo pun RM1 aja you punya hasil. Tapi you pergi jadi consultant, you jadi seorang accountant, you jadi seorang engineer, you jadi seorang pakar atau pengurusan perniagaan online. You boleh untung beribu-ribu sebulan dengan infrastruktur yang ada, sistem kewangan yang ada, dan anda boleh tak payah pergi tanam, tak payah pergi memasak kat rumah, semua orang makan di luar. Hampir semua orang makan di luar. Dapur sunyi. Okey? Jika Mahathir tak buat lebuh raya Utara Selatan, dan bukan senang untuk pemimpin fikirkan. Sekarang kenapa Anwar tak fikirkan MRT seluruh Lembah Kelang? Dulu Najib dapat fikirkan. Sepatutnya selepas Mahathir, PM yang kedua hebat Najib Tun Razak. Tapi sedihnya, tahulah skandal-skandal menyelubungi dia. Dan PMX ini pun ada skandal-skandal menyelubungi dia atau berita-berita angin. Kes Agus Wahab. Saya bukan kata mereka salah. Tak langsung. Tapi angin-angin tiup di keliling kamu itu. Zaman Mahathir apa? Beritahu saya apa kes dia. Tapi Anwar ada kes lah. Saya sokong dia. Lepas ini saya sokong Hadi Awang. Kenapa? Itu cerita lain. Kerana kerajaan kita akan lalu evolusi. Tidak akan pergi kepada polarisasi kaum, saya percaya. Polarisasi agama. Kita akan melalui revolusi. Kita akan hancur dulu, baru boleh naik. Indonesia sudah lalu reformasi. Filipina sudah lalu reformasi walaupun masih teruk kerana tak ada pemimpin. Thailand lalu reformasi. Tapi masih masalah kepimpinan. China ada selesai masalah kepimpinan. Vietnam pun selesaikan masalah kepimpinan dia. Afrika tengah bangun. Rusia tak ada pemimpin macam Putin. Amerika demokrasi ini boleh buat orang hancur. Trump yang sepatutnya mengepelai dikalahkan cara yang tak adil. Lepas ni mereka nak penjarakan dia. Itu Amerika akan hancur dari dalam. Okay? Allah bagikan kemewahan dan krisis kepimpinan. Itu cara hancur. Okay. Bukan bala-bala. Baca balik ayat dengan betul. Jangan terikut hadis-hadis bawa daripada Syria. Mahathir kalau tak buat tak buat privatization, ya tol masa tu orang komplain mahalnya tol. Dulu 10 sen saja tol, sekarang RM1. Orang pun dah komplain, tapi sekarang ada komplain pasal tol. Walaupun PMX tak boleh masukkan tol. Tak, tol
Kita tak kisah tolak. Kita nak Lebuh Raya, kita boleh sampai Penang dalam 3,5 jam. Nak sampai Alor Setar 4,5 jam. Nak sampai Johor Bahru Singapura dalam 4-5 jam. Dulu 6-7 jam. Dalam keadaan susah. Sekarang Lebuh Raya ke timur. Dulu 9 jam, sekarang 6 jam. Tak lama boleh 4 jam. Masa itu penting. Lebuh Raya, siapa dulu Rome jadi empire kerana dia bina jalan. Sekarang China buat One Belt One Road. Hubungkan jalan sutera kembali. Itu power. Jadi Mahdi tahu perkara itu. Dia ambil pakar seperti Kenichi Omai, Alvin Toffler buat gap analysis. Saya tahu, saya baca buku mereka, saya tahu mereka jadi penasihat dalam mampu. Saya baca kertas kerja MSc, saya pun tak faham MSc. Tapi Mahdi dapat komunikasikan ke bawah. He can communicate. Dia boleh sampaikan apa yang dia nak. Wawasan 2020. Lepas tu Najib pun bagi wawasan 2030 ke apa ke. Tapi Anwar saya harap ada wawasan apa 2038 banyak orang punya nombor, apa akan jadi pada negara. Negara kita dulu daripada defisit, sekarang dah surplus. Setiap bulan kita terima 2 bilion keuntungan kerana perkhidmatan kita di samping minyak. Tapi dulu tidak. Kita negara pertanian. Kita tak kaya sebagai negara pertanian. Kita jadi negara industri utama dunia, pengeluar utama microtransistor chip. You boleh Google. Bukan Taiwan. Malaysia. Sekarang Taiwan take over lah. Okay. Apa ni? Dan dia yang buat proton, buat kereta sendiri. Banyak orang bangkang. Dr. Jomo bangkang. Dia kata ini white elephant. Ya, dia gagal. Tapi wawasan tu yang penting. Dan dia dapat communicate kat bawah. Dan orang kita teruk. Jangan salahkan pemimpin juga. Dia separuh-separuh lah. Tengok pada orang yang berbahasa panggil dia kuti ni. Inilah rakyat yang kita ada. Tak tahu fikir positif, tak tahu menilai. Taksub kepada sekian-sekian pemimpin. It's no time for taksub lah. Pemimpin have to move on. After Ustaz Hadi, saya nak Ustaz Abdul Hadi datang jadi pemimpin dan pergi. Kerana saya nak orang hilang ketaksuban. Tengok pemimpin tangan dia buat hancur kamu dengan menunggang agama, menunggang bangsa. And then you see what happened to the country. Barulah kita berubah. Baru kita keluar daripada kegelapan macam Eropah dulu. Yang tak guna ilmu, tak guna STEM, tak guna sains, teknologi, English and matematik. Tak apalah kita. Tak apa. Saya sebagai pemerhati, saya kongsi pendapat saya, analisa saya, dan saya akan jawab setiap idea-idea atau pendapat yang menyimpang ke. Kita bebas bertukar fikiran. Kerana demi negara, kita nak cucu cicit kita mewarisi satu negara yang kita bangga dan sentiasa improve. Tak boleh statik. Mana ada negara statik? Dunia bergerak ke depan. Okey? Negara yang menghadapi perang tu semua akan kerugian. China kekal sebagai superpower yang tak pergi perang. Dia bina ketenterangan untuk takutkan orang. Kalau masuk perang, you boleh bankrupt. Kira satu peluru berapa, kira satu nyawa harga berapa. Dan sentiasa diasap. So sekarang Malaysia perlu maju. Kita mesti tahu cara pemikiran Mahathir dulu mesti disambung. Wawasan. Dia bukan duduk makan nasi lemak di sawah padi dan rakyat nak menangkan hati rakyat. Dia memang seorang yang tajam, kritikal sehingga barat benci dia. Dia seorang pemimpin dihormati negara Arab tau. Ya. Negara Jepun pun hormati dia tau. Kerana cara dia cakap tentang dasar-dasar barat yang negara Arab, negara Timur, negara Selatan Afrika tak berani cakap terhadap Amerika. Dia berani cakap. Okay. So sekarang fikirkan kalau dia tak privatize tenaga nasional, telekom, masih bawa government macam mana perkhidmatan. Dan dia ubah dasar kerajaan untuk memikirkan sumber manusia. Dia buat Human Resource Development Foundation, Development Fund. Dia levikan 1% daripada banyak GLC, banyak syarikat. You bayar kepada HRDC dan tuntut balik dengan melatih balik rakyat, pekerja sehingga memikirkan service oriented. Dia keluarkan arahan kalau dah 30 hari belum lulus, dianggap lulus. Ini mengubah kerajaan, bukan lagi fikir ni sangat. Ya korup tapi tak dah sangat dah, tak boleh tahan prosedur dia. Dasar tu yang tak kira rakyat berapa ramai, kalau prosedur tu betul kita tengok macam China lakukan. Semua banyak rakyat 1.4 bilion dia boleh ubah sampai bawah, orang tak berani pun rasuah.
dasar kita ini, pemimpin tu amat penting. Saya ambil contoh Mahathir ni, orang senang aja kata dia kutilah semua, lupa. Bukan kata nak ingat jasa, nak ambil balik apa yang dia pandai tu untuk kita amalkan. Untuk